illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, ilmun hayyun sama'an basar, kalamun qadiran muridan aliman, kalamun qadiran muridan aliman, hayyan sami'an, hayyan sami'an, basiran mutakalliman, basiran mutakalliman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara dia dusta, apabila dia berjanji tidak ditepati, dan apabila diberi amanah dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan Forum Bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Forum Bicara Ad-Din. Forum Bicara Ad-Din ini diterbitkan oleh Puan Hajah Fairuz binti Nordin dan tajuk forum kita pada hari ini ialah pengurusan keuangan di era pandemik. Saya Siti Fatimah binti Abdul Rahman akan menjadi moderator untuk forum ini dan dua orang ahli panel telah pun diundang untuk mengupas tajuk ini. Ahli panel kita yang pertama ialah yang berbahagia Profesor Dr. Aisyah Abdul Rahman dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Ahli panel kita yang kedua ialah yang berusaha Tuan Muhammad Mafruhin Mukhtar dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit ataupun AKPK. Terima kasih kerana memenuhi undangan kami, Tuan Mafruhin. Terima kasih Puan Hajah. Terima kasih banyak IKIM yang menjemput. Okey, sebagai pengenalan, saya ingin kongsikan dengan para pendengar sekalian bahawa pada hari Rabu pertama bulan Oktober, ada negara-negara yang menyambut Hari Perancangan Keuangan Sedunia. Antara negara-negara ini ialah Australia, Austria, Germany, USA, UK dan Malaysia. Objektif sambutan Hari Perancangan Keuangan ini ialah untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan perancangan keuangan kepada masyarakat. Antara pengisian sambutan ialah pakar-pakar perancang keuangan memberi khidmat nasihat percuma kepada mereka yang memerlukan dan penganjuran seminar atau bengkel mengenai perancangan keuangan dan seumpamanya. Jadi saya mengharapkan agar forum bicara Ad-Din ini menjadi salah satu pengisian Hari Perancangan Keuangan Sedunia yang disambut pada hari Rabu pertama bulan Oktober, iaitu pada hari Rabu lepas 6 Oktober 2021. Seperti biasa, forum kita ada 3 pusingan. Untuk setiap pusingan, ahli panel akan diberi lebih kurang 8 hingga 10 minit untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Untuk pusingan yang pertama dan untuk soalan yang pertama, saya ingin bertanyakan kepada Prof. Dr. Aisyah. Mungkin Prof. Dr. Aisyah boleh jelaskan apa itu pengurusan keuangan dan wujudkah perbezaan dalam cara kita menguruskan keuangan pada keadaan biasa berbanding keadaan ketika negara ataupun dunia berhadapan dengan pandemik. Silakan Prof. Okey, terima kasih Puan Siti. Jadi sebelum menjawab soalan mukadimah yang diutarakan tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio IKIM kerana sudi menjemput saya berkongsi pandangan dalam forum bicara Ad-Din pada hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar Radio IKIM yang budiman sekalian. Jadi berbalik kepada persoalan Puan Siti tadi berkaitan dengan maksud pengurusan keuangan, biasanya dalam bahasa yang mudah mudah difahami ialah dia merujuk kepada bagaimana ataupun tata cara ataupun proses yang terlibat apabila kita menguruskan keuangan. Jadi Puan Siti, kalau dalam skop yang lebih luas, konsep pengurusan keuangan ini boleh dibahagikan kepada beberapa konteks. Okey, contohnya pengurusan keuangan negara, institusi, keluarga ataupun individu. Jadi untuk tujuan perbincangan kita pada hari ini, saya nak juruskan kepada skop yang lebih kecil, iaitu pengurusan keuangan keluarga ataupun keuangan peribadi. Puan Siti kan, jadi biasanya apabila sebut saja tentang urus wang, biasanya dia akan tidak boleh lari daripada melibatkan 3 komponen penting, iaitu yang pertama wang masuk, yang kedua wang keluar, yang ketiga baki dia. Ataupun kalau daripada istilah keuangannya, dia merujuk kepada pendapatan, lepas tu tolak perbelanjaan kita, jadi balance tu adalah dalam bentuk surplus ataupun defisit. Maknanya kalau surplus, dia merujuk kepada simpanan, ataupun defisit kita kena pinjam lah. Jadi formula asas ni mudah je Puan Siti. Katakan kita ambil contoh numerical,
katakan pendapatan ataupun gaji kita RM5,000 sebulan, kemudian perbelanjaan kita RM3,000, maka simpanan kita akan jadi RM2,000. Okey, tapi sebaliknya katakan kalau gaji kita RM5,000, perbelanjaan kita RM6,000, maka kita perlu pinjamlah lagi RM1,000 untuk nak lunaskan perbelanjaan kita. Okey, jadi mungkin kita boleh pinjam dengan kawan ke, ibu bapa ke, ataupun kita boleh pinjam melalui kad kredit. Tapi kita kena ingatlah penggunaan kad kredit ni memang sangat-sangat bahaya dan kos pembayarannya sangat tinggi. Dan juga kita sedia maklum bahawa hutang kad kredit ini juga menjadi salah satu faktor kepada jumlah kes kebangkrapan di Malaysia. Jadi dalam bahasa yang mudah difahami, kita boleh simpulkan bahawa daripada segi definisinya, pengurusan keuangan melibatkan bagaimana kita nak uruskan pendapatan, perbelanjaan dan juga baki, sama ada dalam bentuk lebihan ataupun dalam bentuk defisit. Okay. Berbalik kepada persoalan yang kedua tadi, kalau nak Puan Siti tanya tadi kan, adakah wujud perbezaan dalam cara kita mengurus keuangan pada masa sekarang berbanding dengan sebelum pandemik. Okey, jadi bagi menjawab soalan tersebut, pada saya memang ya Puan Siti. Jadi sememangnya cabaran ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni adalah lebih tinggi berbanding dengan keadaan normal. Ini kerana apabila negara kita menguruskan masalah kesihatan, secara tak langsung sektor ekonomi kita terjejas. Apabila perniagaan tu tak boleh beroperasi secara kapasiti penuh, kemudian peniaga pula perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dan juga melibatkan peningkatan kos. Ini juga selari dengan hasil dapatan laporan Lanskap Ekonomi Malaysia pada tahun 2021 oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang mengatakan bahawa cabaran utama syarikat kerja sederhana ataupun SMEs adalah berkaitan dengan aliran tunai syarikat. Kemudian diikuti dengan penurunan permintaan pelanggan. Yang mana laporan tersebut menyatakan bahawa 60% SMEs di Malaysia ni mengatakan mereka langsung tak ada jualan dan 39% menunjukkan penurunan jualan. Jadi memang besarlah kan jumlah dia, maksudnya memberi kesan yang besar kepada SMEs kita. Jadi apabila perniagaan ni dah berhadapan dengan permintaan yang kurang serta peningkatan kos SOP, maka untuk memaintain ataupun mengekalkan kelestarian perniagaan, firma tadi perlu menjadi lebih cekap lah Puan Siti. Jadi macam mana dia nak cekap? Biasanya dia akan melaksanakan beberapa strategi. Antaranya kita boleh nampak dia lihat potongan gaji. Lepas tu dia mungkin juga boleh memberhentikan sebilangan pekerja untuk mengurangkan kos operasi mereka. Dan juga secara teori ini dibuktikan dengan dapatan empirikal oleh hasil soal selidik oleh SME Corp Malaysia pada Jun 2020 yang mendapati bahawa pandemik ini telah menyebabkan 37% SMEs di Malaysia melaksanakan skim potongan gaji. Manakala 34% SMEs pula terpaksa memberhentikan pekerja. Jadi bila kita campur tu memang kita dapat 71% lah in total pekerja-pekerja SMEs ni terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi walaupun kita juga tahu bahawa Jabatan Statistik Malaysia tahun 2021 dia menunjukkan bahawa kadar purata pengangguran agregat Malaysia masih lagi terkawal, iaitu anggaran 5%. Namun dari kacamata kita sebagai pekerja yang dipotong gaji atau dibuang kerja ataupun peniaga yang mengalami penurunan pendapatan, sudah tentu kita perlu menguruskan keuangan pada era pandemik ini akan lebih mencabarlah berbanding dengan keadaan normal. Tapi macam saya kata tadi, sekalipun begitu, kalau kita sendiri pun tidak terjejas, contohnya kita ni katakan dalam kalangan individu yang golongan M40. M40 ni macam biasanya dalam pendapatan isi rumah RM5,000 hingga RM11,000 macam tu. Jadi walaupun kita ni pada masa sekarang kita tak terjejas Puan Siti, tapi nasihat saya kepada para pendengar, kita juga harus berhati-hatilah dalam berbelanja kerana kita tak tahu keadaan di masa akan datang. Sebab kita pun dengar ura-ura bahawa pandemik ini mungkin akan ditukarkan kepada endemik, iaitu kita kena hidup bersama-sama dengan COVID-19 ni. Itu saja Puan Siti daripada saya.
Ya, terima kasih Prof di atas penjelasan tadi ya. Secara mudahnya pengurusan keuangan itu merujuk kepada bagaimana kita menguruskan pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan juga hutang kita. Dan ternyata bahawa wujud perbezaan ya bagaimana cara kita menguruskan keuangan ketika biasa dan pada zaman ataupun era pandemik ini. Dan kalau dulu kita ada RM5,000, mungkin ramai daripada kita yang terjejas pendapatannya. Jadi kalau ketika kita ada pendapatan yang tinggi, kita mungkin selesa menguruskan perbelanjaan, menguruskan saving dan sebagainya. Tetapi bila pendapatan itu menjadi separuh, dia akan lebih mencabar lagi untuk kita menguruskannya. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel yang kedua, iaitu Tuan Mafruhin daripada AKPK. Jadi mungkin di awal ini, Tuan Mafruhin boleh memberikan penerangan ringkas mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh AKPK. Silakan Tuan. Terima kasih Puan Siti Fatimah, dan terima kasih juga kepada IKIM kerana menjemput AKPK untuk berkongsi dalam forum yang saya kira forum yang begitu baik dan juga kena dengan masa dan waktu sekarang. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada IKIM yang saya rasa satu-satunya saluran di mana IKIM Radio ataupun IKIM sendiri banyak effort yang saya nampak membangunkan program-program ilmiah dalam membincangkan tentang kewangan. Dan AKPK, kami agensi kaunseling dan perusahaan kredit memang begitu prihatin dengan apa yang berlaku. Dan kalau kita tengok apa yang telah dibincangkan oleh Prof Dr. Aisyah sebentar tadi, menceritakan tentang bagaimana landscape individu dan juga perusahaan-perusahaan kecil sederhana terutamanya di Malaysia ini yang terjejas dengan waktu pandemik pada waktu sekarang. Dan waktu pandemik pada waktu sekarang ini adalah satu waktu yang saya kira agak unik, di mana bila kita tengok ke belakang secara sejarahnya, economic recession pada tahun ini ataupun pada tahun semasa sekarang pandemik adalah salah satu faktor recession yang kita tak pernah terfikir sebelum. Okay? Kita tak pernah terfikir adanya virus yang sebegini yang boleh membuatkan impak dia begitu tinggi, begitu besar kepada ekonomi negara, ekonomi dunia dan juga ekonomi individu dalam masyarakat. Dan melihat kepada ketidaktentuan ekonomi, dan itu adalah motivasi di mana pada tahun 2006 Bank Negara Malaysia menubuhkan agensi kaunseling dan perusahaan kredit ini adalah untuk memastikan masyarakat di Malaysia berada di dalam keadaan yang terurus, walaupun walaupun menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Dan ketidaktentuan ekonomi, kalau kita tengok cycle kalau dari segi ekonomi, ekonomi akan ada naik dan melihat dari segi konteks kewangan, adalah penting bagaimana untuk kita menguruskan pada waktu ekonomi yang turun dan pada waktu yang naik. So kita kena ada perancangan. So itulah sebenarnya motivasi perubahan AKPK, di mana kita ingin memberikan perkhidmatan supaya individu ataupun individu di Malaysia ini berada dalam keadaan yang baik. Dan apakah perkhidmatan yang kita berikan kepada masyarakat Malaysia adalah terbagi kepada tiga perkhidmatan utama. Yang pertama adalah pendidikan kewangan, yang kedua adalah khidmat nasihat kewangan, dan yang ketiga adalah program perusahaan kredit ataupun dalam kategorinya fikir. Tetapi kalau dalam market ataupun pasaran ataupun di luar sana, kebanyakan orang memberikan nama kita bercakap tentang DMP, Debt Management Program. So kalau kita terdengar Debt Management Program ataupun DMP, itu adalah program perusahaan kewangan.
Kalau saya diberikan peluang untuk memberikan sedikit penerangan tentang apakah perkhidmatan ditawarkan oleh KPK, yang pertama tadi adalah program pendidikan kewangan. So pendidikan kewangan ni saya rasa memang terbukti dalam mana-mana kajian ataupun dalam mana-mana school of thought yang mengatakan bahawa sekiranya kita ingin menaikkan taraf sesebuah masyarakat dalam menaikkan tarafkan pendidikan mereka. Dalam konteks kewangan, pendidikan kewangan adalah penting untuk kita dapat menguruskan kewangan kita dengan baik, seperti mana yang Prof. Dr. Aisyah betul tadi kan, kalau kita ada beberapa amount gaji ataupun pendapatan dan berapa yang perlu dibelanjakan, itu memerlukan teknik yang saya kira tidaklah begitu susah. Cumanya mungkin ada teknik yang struktur yang membolehkan seseorang itu menguruskan kewangan dengan lebih baik. So dengan itu kami menawarkan pendidikan kewangan. Dalam waktu COVID sekarang ni kita tak boleh nak buat secara fizikal, dan kami pun ada pendidikan kewangan secara atas talian. Kalau boleh catat, kalau kita tengok rancangan ni, kalau boleh saya cadangkan supaya ambil pen dan kertas untuk kita catatkan poin-poin yang penting. Dan salah satu catatan yang penting adalah kena tulis power.hbk.org. Itu adalah salah satu portal yang kita ada, untuk memberikan pendidikan kewangan. Sewaktu pandemik ni kita tak boleh nak buat secara kelas, dan masyarakat boleh pergi ke power.hbk untuk mendapatkan online learning kita ada dalam portal. Dan perkhidmatan yang kedua adalah khidmat nasihat kewangan. Khidmat nasihat kewangan ini adalah kalau dulu kita boleh terima orang untuk datang ke pejabat, datang ke pejabat kaunseling kami untuk kita berikan sedikit kata two-way interaction. Bagaimana kalau lah kata sesiapa sahaja yang datang, bagaimana saya nak menguruskan kewangan saya yang begitu tight cash flow-nya, dan mungkin kita boleh berbincang dan kita ada interaction di mana nasihat itu diberikan. Dan mungkin boleh kita bincangkan tentang bagaimana saya nak menguruskan kewangan saya walaupun kewangan saya sedikit, dan mungkin kalau banyak sangat duit pun boleh datang ke KPK. Tak tahu macam mana nak uruskan kewangan tu. Saya banyak sangat duit ni, saya tak tahu uruskan macam mana. Kau boleh datang ke KPK, kita boleh bagi khidmat nasihat bagaimana kita menguruskan kewangan itu. Itu khidmat nasihat yang kedua. Yang ketiga adalah PPK, program pengurusan kredit, ataupun secara biasanya kita bercerita tentang DMP lah, Debt Management Program. Saya rasa KPK pada permulaan penubuhan KPK, saya rasa ramai masyarakat Malaysia menyaksikan KPK ni kepada bank lah. So orang datang ke KPK dalam kena privilege, dan itu adalah tidak benar. Itu adalah tidak benar. So program DMP program yang kita buat adalah untuk berbincang bersama-sama dengan konsumer, yang mana kita boleh menguruskan pembayaran pinjaman kita. So katalah kalau kita mempunyai gaji berapa tahun dan pinjaman kita itu sudah melebihi 100% daripada total rental yang kita ada, dan bila kita datang ke KPK, kita boleh berbincang bagaimana untuk kita KPK menjadi orang tengah. Kita berbincang dengan bank untuk kita cuba menurunkan sedikit bayaran itu supaya individu dan mendapatkan peristiwa yang lebih relax. So ini adalah program yang kita berikan, tapi ada kriteria pada mereka yang nak join. Kalau lah kata saya punya pinjaman saya tak boleh uruskan dengan baik, dan saya perlu pengurangan
selagi saya dapat membeli barang-barang yang penting, dan saya rasa datang KKPK, tapi jadi kriteria ada untuk mereka yang mempunyai sumber pendapatan positif, jumlah pinjaman tidak melebihi dan anda tidak berada di bawah tindakan undang-undang ataupun anda tidak diisyaratkan sebagai muflis, datang KKPK untuk kami bantu. Sekiranya anda ada indication daripada bank yang mengatakan anda akan diumumkan sebagai muflis ataupun setelah banyak surat-surat saman yang datang, mungkin anda tak boleh nak bayar pinjaman, cepat-cepatlah datang ke KPK, sebab setelah diisytiharkan muflis, KPK tidak boleh bagi bantu kerana dia dah masuk ke dalam jurisdiction yang berlainan. So saya rasa saya stop situ dulu, Puan Siti, untuk memberi laluan kepada pusingan dan juga perbincangan konten yang lain. Puan Siti, terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Makruhin ya di atas jawapan tadi, dan apa yang disebutkan tadi bahawa antara perkhidmatan yang diberikan oleh AKPK ialah pendidikan keuangan, khidmat nasihat keuangan dan juga pengurusan kredit. Jadi mungkin ramai yang akan berminat ya dengan AKPK selepas ini. Kita pergi kepada pusingan kedua, dan saya ingin berbalik kepada Prof. Aisyah. Prof, kita tahu ya, kita semua berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Namun dari segi kewangan, tidak semua kita terkesan dengan cara yang sama. Ada yang tidak terkesan langsung, ada yang sedikit terkesan dan ada yang amat terkesan. Bagi mereka yang terkesan dari segi kewangan akibat pandemik ini, apa nasihat Prof. Aisyah khususnya dari segi pengurusan kewangan? Silakan. Ya, saya setuju dengan pandangan Puan Siti tadi bahawa tidak semua kita ni akan terkesan dengan cara yang sama. Ibaratnya beginilah Puan Siti, walaupun kita semua ni berada walaupun kita semua ni dilanda badai di lautan yang sama, namun kita punya jenis dan juga saiz kapal kita berbeza. Jadi ada yang kata mempunyai saiz kapal jenis Titanic yang besar, yang gagah perkasa. Okey, ada yang saiz kapalnya sederhana, ada yang sekadar rakit, mana ada yang hanya berpaut di cebisan keluli agar tak tenggelam. Okey, so jadi berbalik kepada persoalan tadi, sekiranya kita ni berada dalam golongan yang katakanlah sumber pendapatannya terkesan dengan pandemik ini, jadi saya nak kongsikan beberapa tips untuk pengurusan kewangan. Okey, katakanlah sekiranya pendapatan isi rumah tu melebihi, sekiranya perbelanjaan melebihi pendapatan isi rumah. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, contohnya katakan sebelum pandemik, keadaan normal kan, pendapatan dia 7,000. Okey, jadi semasa pandemik, company suruh potongkan gaji menjadi 5,000. Daripada 7,000 jadi 5,000. Namun perbelanjaan dia masih kekal berjumlah katakan 6,000. Jadi dia ada short ataupun dia kurang RM1,000. Jadi apa yang perlu dilakukan? Okay, jadi tip yang pertama adalah kita sarankan kepada individu yang terkesan seperti tadi tu supaya nak semak semula perbelanjaan bulanan dia. Okay. Kalau boleh kita kurangkan kos-kos yang terlibat, walaupun kadang-kadang dia perlu melibatkan, kita perlu ubah gaya hidup kita. Maksudnya kita perlu bincanglah baik-baik dengan pasangan kita, anak-anak kita, bincangan dia bahawa sekarang keluarga kita dalam ada kekangan kewangan. Jadi mohon supaya mereka bekerjasama dengan kita dalam mengharungi cabaran getih di zaman pandemik ini. Kita ambil contoh lah Puan Siti, katakan kita ada bil Astro, kemudian kita juga ada bil Unify untuk hiburan. Okay, jadi kalau jika perlu, kalau keadaan dah terdesak, maka kita bolehlah potong Astro tadi, sebab apabila kita ada Unify, kita boleh lihat program TV menggunakan internet. Okay. Contohnya perbelanjaan yang kedua, kita ada bil utility ataupun bil elektrik ataupun bil air. Katakan kalau keluarga kita ni dah terbiasalah pasang aircon ataupun pasang penghawa dingin 10 jam satu hari. Jadi kita mungkin boleh kurangkan hadnya kepada 5 jam, 4 jam dan seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah kita boleh lihat belanja dapur. Okay, jadi kita boleh fikirkan mana kos yang lebih efektif, sama ada kita masak sendiri ataupun kita beli makanan yang siap. Selain daripada tu, kita juga biasanya akan ada peruntukan kepada takaful lah. Jadi seboleh-bolehnya, walaupun kita terkesan dengan pandemik, saya nasihatkan para pendengar sekalian supaya kekalkan caruman tersebut.
Tapi kalaulah katakan memang tiba-tiba ni memang dia buang kerja, kemudian kita dah tak mampu. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh berbincang dengan syarikat pengendali takaful tersebut untuk kita kurangkan bayaran premium. Tapi at the same time kita kena ingatlah, bila kita dah kurangkan bayaran premium tu, sekaligus dia akan mengurangkan manfaat perlindungan yang diberikan. Okey, katakanlah kita dah bincang, lepas tu bayaran premium pun dah dikurangkan, tapi kita still tak mampu, katakan memang dah kena buang kerja kan. Jadi bila kita memang betul-betul dah tak ada pendapatan, maka kita boleh juga beralih kepada skim perlindungan yang lebih murah, seperti perlindungan tenang, ataupun kalau tak mampu juga kita boleh dapatkan manfaat skim MySalam. Okay, MySalam ni dia berikan perlindungan percuma kepada penerima bantuan sara hidup. Okay. Selain daripada itu ada juga skim peduli kesihatan ataupun kita kenali sebagai PEKA B40, yang mana PEKA B40 ni dia menawarkan khidmat kesihatan pada harga yang mampu pilih untuk golongan B40. Itu dalam konteks peruntukan untuk insurans takaful. Okey, selain daripada takaful, kita juga ada perbelanjaan kita melibatkan ansuran hutang, iaitu ansuran hutang kenderaan ataupun rumah. Jadi memang kalau kita dipotong gaji ataupun dibuang kerja, kita boleh ambil moratorium ataupun kita buat penstrukturan semula hutang dengan bank. Jadi biasanya Puan Siti, kalau keadaan normal sepatutnya nisbah maksimum hutang kepada pendapatan adalah 40%, maksudnya 40%. Katakanlah gaji kita RM10,000, nak senang kira RM10,000 gaji kita, maka kalau nak masuk jumlah semua hutang tu, maksudnya hutang kenderaan, hutang rumah, hutang peribadi dan segala jenis hutang tu seharusnya tidak melebihi RM4,000. Okay, jadi apabila itu berlaku, sekiranya tiba-tiba gaji kita tadi daripada RM10,000 potong jadi RM8,000, kita still lagi boleh berupaya nak bayar hutang kita. Okay. Selain daripada perbelanjaan biasa tadi, yang maksudnya takaful, lepas ansuran rumah dan sebagainya, kita juga kadang-kadang mungkin melaksanakan komitmen bulanan dalam bentuk tabungan. Okay, contohnya kita ada simpanan pendidikan anak-anak kita simpan dalam SSPNI contohnya, ataupun kita ada buat potongan gaji untuk skim persaraan swasta, ataupun kita buat pinjaman pelaburan untuk ASB. Jadi apabila kita ni tiba-tiba dah terdesak dibuang kerja ataupun dah dipotong gaji, jadi kita bolehlah semak kembali kita punya komitmen tabungan bulanan tadi dengan institusi yang terlibat. Okay, kalau boleh kita negotiate untuk buat perstrukturan semula. Biasanya pada keadaan normal kan Puan Siti, kita sepatutnya menyimpan anggaran 10% lah daripada pendapatan bulanan kita untuk tujuan kecemasan. Jadi pada pandemik ni, jadi katakan kalau kita ni tergolong dalam individu lah yang berisiko tinggi dibuang kerja, dipotong gaji, jadi eloklah sekiranya kita tingkatkan peratusan tabungan kita sebagai langkah berjaga-jaga selagi mana kita masih mampu bekerja dan juga menyimpan. Okey, itu tips yang pertama, iaitu kita kurangkan perbelanjaan. Okey, tips yang kedua Puan Siti, katakan jika memanglah perbelanjaan tadi tu tak boleh nak kurangkan lagi, maka alternatif yang selainnya adalah kita tingkatkan pendapatan kita. Sebab tadi daripada awal tadi kita dah tahu ada 3 komponen, pendapatan, perbelanjaan, balance. Okey, tapi kalau perbelanjaan dah stagnan, dah memang tak boleh nak buat kurang lagi, maka kita kena tingkatkan pendapatan. Jadi bagaimana nak tingkatkan pendapatan? Kita boleh memperbagaikan sumber pendapatan. Okay, contohnya katakan kita makan gaji, kita bolehlah buat perniagaan sampingan yang tidak, of course tidak mengganggu masa bekerja lah. Contohnya kita buat perniagaan sampingan tu selepas waktu bekerja. Okay, contohnya kita bolehlah mencuburi ekonomi gig. Mungkin ada juga yang kurang jelas dengan istilah ekonomi gig ni, Puan Siti. Sebenarnya ekonomi gig ni merujuk kepada perniagaan yang dipacu oleh kemajuan teknologi digital yang mengetengahkan kemampuan seseorang dengan menggunakan komputer, menggunakan telefon pintar, menggunakan pelbagai aplikasi serta pembayaran atas talian. Antara contoh bisnes ataupun pekerjaan dalam dalam ekonomi gig ni adalah ejen dropship contohnya. Ataupun kita boleh terlibat dalam penghantaran barangan. Contohnya kita sekarang kita biasa dengar ada Grab, Lalamove, ada Foodpanda dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada ekonomi gig juga, perniagaan dalam ekonomi gig.
Okey, selain daripada itu kita juga boleh jual barangan menggunakan platform Shopee ke Lazada ke, ataupun kalau kita ada skill tertentu kita boleh jadi YouTuber Puan Siti. Maksudnya kalau kita ada skill memasak, kita boleh tunjukkan skill resepi kita dan juga kita upload dekat YouTube. Contohnya katakan sekarang ini kes yang benar, terdapat pelajar universiti yang menggunakan kemahirannya, dia membangunkan laman web. Dia bangunkan laman web, dia iklankan yang mana sehingga dia boleh meraih pendapatan sebanyak RM10,000 sebulan. Saya kira itu amount yang besar lah untuk pelajar undergraduate kan. So jadi pokoknya kita gunakan skill. Kalau kita mahir dalam ekonomi gig, kita gunakan skill. Tapi katakanlah kita tak ada skill dalam ekonomi gig ni, kita boleh jugalah tambah pendapatan melalui perniagaan tradisional. Maksud saya seperti kita jual lah kek ke, cupcake ke, kerepek ke, jahit baju ke yang secara tradisional pun kita boleh. As long as kita boleh tingkatkan kita punya pendapatan. Jadi kesimpulannya Puan Siti, kita perlu berfikiran kreatif lah dalam menggunakan skill yang kita ada untuk kita tambah pendapatan bagi menampung perbelanjaan. Okey, itu tadi kalau kita nak lihat senario bagi golongan yang terkesan dengan pandemik ni. Sebaliknya katakan bagi golongan yang memang dah kukuh keadaan ekonominya, contohnya katakan dia terdiri daripada golongan T20 yang mana pendapatan isi rumahnya melebihi RM11,000 sebulan katakan. Jadi saya untuk golongan yang memang dah kukuh ekonomi ni, saya menasihatkan mereka tu agar berbelanja seperti biasalah Puan Siti. Ini tujuannya supaya kita nak rancangkan ekonomi, terutamanya ekonomi masyarakat setempat. Yelah Puan Siti, kalau katakan semua kita dah mempromosikan semua orang berjimat cermat, jadi siapa pula yang nak membelinya kan? Jadi mestilah ada permintaan dan juga penawaran. Jadi bagi saya kalau golongan T20 ni tak rugi kalau kita berbelanja dan juga kita niatkanlah dalam hati kita nak bantu menjana pendapatan jiran, pendapatan masyarakat yang terkesan. Pokoknya pada masa inilah golongan yang berkemampuan ni boleh mengambil peluang untuk kita memperbanyakkan bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Okey, selain daripada itu Puan Siti, dalam menguruskan kewangan di era pandemik ni bagi kedua-dua kategori tadi yang terjejas dan juga tak terjejas, saya juga ingin menyarankan agar kita semua menyediakanlah senarai semak berkaitan dengan perihal kewangan. Maksud saya kita nak buat senarai semak tu kita sediakan kita beritahu kepada pasangan kita dan juga anak-anak kita. Ini kerana Puan Siti, ini akan memudahkanlah waris kita untuk menguruskan harta dan juga hutang sekiranya ajal menjemput kita. Ialah sebab pandemik COVID-19 ni kita hari-hari pun kita tengok adanya berita kematian dan sebagainya. Jadi kita sarankanlah untuk memudahkan proses pengurusan harta pada waris yang tinggal, kita adakan checklist. Contohnya kita buat senarai semak untuk semua akaun bank simpanan kita, maksudnya simpanan kita, hutang kita dekat kenderaan, hutang kita menggunakan rumah, sebab kadang-kadang kita menggunakan bank yang berbeza kan, ataupun kita tengok segala jenis pelaburan kita listkan, segala jenis takaful yang kita ada kita listkan beserta dengan nombor ejen takaful tersebut. Kemudian kita juga boleh sediakan, listkan juga akaun KWSP kita. Di samping kita, kalau ada kita buat wasiat, kita compilekan sekali dokumen wasiat ke, dokumen hibah dan juga wakaf. Supaya apa-apa berlaku pada kita, waris kita senang, dia ada dekat satu tempat. Contohnya. Jadi itu ulasan saya lah untuk round kedua ni Puan Siti. Ya, terima kasih Prof ya di atas tips yang diberikan tadi. Pertamanya untuk mereka yang terkesan jika berlaku penurunan pendapatan, kita hendaklah melihat semula perbelanjaan kita dan seboleh-bolehnya mengurangkan perbelanjaan tersebut. Namun jika tidak boleh dikurangkan perbelanjaan itu, mungkin kita harus fikirkan bagaimana untuk mendapat pendapatan tambahan, dan disarankan juga tadi supaya kita memiliki senarai semak untuk memudahkan ahli keluarga ataupun waris seandainya apa-apa berlaku kepada diri kita. Dan sekarang saya nak pergi pula kepada ahli panel yang kedua, iaitu Tuan Mafruhin daripada AKPK. Jadi sebagai suara AKPK, apa saranan Tuan Mafruhin kepada mereka yang terkesan dari segi keuangan akibat pandemik ini, khususnya dalam hal pengurusan kredit? Silakan.
Terima kasih Puan Siti. Saya leka dengar Prof. Dr. Aisyah tadi bercerita tentang tips-tips pengurusan kewangan, dan saya rasa banyak poin-poin yang patut penonton tengok tu. Banyak poin-poin yang sangat-sangat berguna. Dan kalau saya boleh simpulkan, memang pengurusan kewangan ini yang penting adalah duit masuk, duit keluar. So kalau tak ada duit masuk, macam mana nak urus, kan? Tak boleh nak urus juga. So sangat penting untuk kita memikirkan bagaimana untuk kita memfikirkan tentang bagaimana untuk mendapatkan pendapatan. Dan saya kira Prof. Aisyah tadi memberikan banyak contoh-contoh bagaimana untuk kita survive dalam keadaan pandemik ini. Mungkin kalau saya nak bermudahkan sedikit untuk kita lebih ingat kalau setiap yang mungkin tengah saya tak tahu lah kalau tengah drive boleh dengar ke ataupun macam mana. Kalau tengah santai-santai dengar, kalau tak ada note, saya kira mungkin saya nak cuba bantu untuk kita dapatkan penjelasan itu lebih cepat. Sekarang ini kita dalam PKP. PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan, dan mungkin kalau kita tutup PKP aja, perkataan PKP itu tak apa orang kata, dia tidak asing lah dalam perbualan kita seharian, kan. Kita macam PKP, banyak jenis PKP dia, kan. So kalau saya mengambil perkataan PKP itu untuk memudahkan kita, memberikan sedikit panduan kepada mereka yang terjejas bagaimana untuk bertahan dalam waktu pandemik sekarang ini. Kalau kita ambil PKP, kalau PKP itulah Perintah Kawalan Pergerakan, dalam konteks kewangan, P itu adalah positif. Okay? K itu adalah kawal sedia, dan P itu adalah panic saving. Panic saving nanti saya akan ceritakan. Saya nak mulakan dengan positif dahulu. So apakah yang dikatakan positif? Positif ni adalah perkara yang sekiranya kita terjejas, apa yang pertama sekali kita kena buat adalah sila kekal positif. Okay? Saya rasa dalam agama kita pun mengandalkan bahawa tidak ada ujian yang diturunkan kepada kita. Allah tidak akan menurunkan ujian itu, dan Allah tahu yang kita boleh menghadapi ataupun menguruskan ujian itu dengan baik. Dan kita hendaklah positif, jangan mudah mengalah. Okay, kalau kajian kita yang kita lakukan pada tahun lepas sebab itu pandemik, PKP pada bulan 3, kita telah pun membuat kajian, dan kita dapat bahawa tekanan kewangan kewangan itu meningkat dan agak tinggi juga, dan kita dapati bahawa mereka yang terjejas ini memang akan rasa tertekan. Okay? Dan kita dapati bahawa relationship ataupun hubungan di antara kesejahteraan kewangan dan juga kesejahteraan mental memang begitu berkait rapat. Okay? Dan bagaimana untuk kita rasa positif untuk kita menurunkan sedikit rasa tekan itu, beberapa tips yang kita boleh bagi untuk kita berasa positif adalah yang pertama, hendaklah sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur yang mungkin kita rasa kita bersyukur yang kita lalui perkara PKP ini ataupun pandemik ini untuk memberikan kita ataupun Allah memberikan kita ingatan supaya kita tidak terus lupa, kita tidak terus alpa dengan mungkin dulu kita dapat buat perniagaan dengan baik, banyak pendapatan yang kita dapat, dan mungkin kita sedikit alpa dan kita tidak melakukan perkara-perkara contohnya kebajikan dan sebagainya. So mungkin ini adalah perkara yang kita patut berasa bersyukur kerana keadaan ini memberikan kita lesson learn. Dan mungkin ada yang masih lagi bergaji. Kepada mereka yang bergaji, apatah lagi, kan? Mungkin mereka yang masih lagi bekerja dan mendapat pendapatan, dan sekiranya kalau kita tengok dekat luar sana, ada yang berhenti kerja, ada yang tak boleh nak buat perniagaan, dan mereka yang masih lagi dapat pendapatan ni sepatutnya lebih bersyukurlah. Dan kita juga bersyukur kerana kerajaan yang begitu prihatin memberikan kita banyak bantuan.
banyak bantuan. Semulanya pandemik itu banyaklah bantuan-bantuan yang telah diberikan seperti moratorium dan juga pengeluaran EPF yang mana mungkin kepada mereka yang betul-betul terjejas dapat membantu mereka untuk melangsung kehidupan mereka dan sebagainya, dan banyak, dan kami di KPK pun memberikan juga bantuan-bantuan kepada mereka yang telah masuk ke dalam program di mana moratorium pun telah diberikan. So mungkin itu adalah perkara yang patut kita syukuri. Dan juga perkara selain untuk kita meningkatkan kesyukuran adalah kalau boleh kita elakkan daripada membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kerana saya rasa tadi Prof. Dr. Asham pun telah pun menceritakan impak pandemik itu tidak sama kepada individu yang lain. So mungkin kita yang mungkin biasa-biasa, kita tak boleh nak compare kehidupan dengan mereka yang di luar sana yang mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka boleh cuti, mereka boleh menghidupkan kerjaan. Kita tak boleh nak compare kepada itu kerana itu akan membuatkan kita rasa tidak bersyukur dengan apa yang ada. So kalau boleh kita elakkan daripada membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan mungkin kalau kita nak disediakan kepada kita buat juga macam apa yang Prof. Dr. Aisyah tadi sarankan, dan dalam masa yang sama kesihatan diri kena jaga. Okay? Mungkin kita boleh buatkan dengan perkara-perkara yang boleh membantu diri kita untuk lebih tenang, contohnya melakukan aktiviti-aktiviti ibadah tambahan, banyakkan solat dan banyakkan mungkin membaca Quran, dan juga mungkin banyakkan kerja-kerja macam exercise, membuat senaman dan sebagainya, supaya kita berada dalam satu keadaan badan fizikal yang fit dalam keadaan sekarang. Itu adalah positif. Okay? Tips bagaimana kita menjadi seorang yang positif. Dan K adalah kuasa dia. Saya rasa mungkin tadi dah banyak bagi tips bagaimana mengawal perbelanjaan dan sebagainya. Okay? Dan mungkin kalau saya tambahkan sedikit lagi, kita adalah mengawal itu, kawal adalah yang penting sekali untuk mengenal pasti perkara apa yang perlu dibelanjakan, dan bukan sahaja mengenal pasti perkara yang perlu dibelanjakan. Waktu sekarang adalah waktu yang terbaik untuk kita membuatkan sedikit tambahan yang mana kita hendaklah mengenal pasti barangan apa yang lebih murah. So mungkin ini boleh memberikan sedikit simpanan kepada kita. Kalau dulu kalau kita berbelanja tengok dah beli contohnya. So mungkin sekarang kita kena tengok harga adalah bulan harga beli, dan kita kena tengok dan kita kena beli benda yang lebih murah. So maknanya mungkin selepas ni macam online trading, online purchases for example, kita boleh compare dulu sebelum kita beli. Jangan kita bareng-bareng tengok online shopping tu kan, ada nak beli ni, okey nampak cantik terus beli. Kalau boleh kita buat sedikit kajian, dalam tu kita boleh tengok merchant mana yang bagi harga yang murah, dan mungkin barulah kita boleh membuatkan perbelanjaan terbabitlah. Dan saya nak pergi kepada P yang terakhir, PKP. Kita positif dan kita kawal sedia. Dan P adalah panic saving. So panic saving apa maksudnya? Panic saving ni bukannya macam contoh kita panic buying. Kalau panic buying, kita panic, PKP, kita pergi beli barang kan. So kita pergi beli barang. So kalau macam sekarang ni, kita patut dah panic dah. Pandemic, economic recession. Apa yang kita kena belajar adalah untuk belajar memberikan habit kepada diri kita untuk menyimpan. Kalaulah sebelum ini kita tidak menyimpan, dan saya rasa ini adalah satu keadaan ataupun waktu yang sesuai untuk kita disiplinkan diri kita untuk menyimpan. So menyimpan ini dia tidak kira, kalau boleh kita sarankan 10% daripada pendapatan, tapi kalaulah mereka yang pendapatan terjejas dan sebagainya tidak boleh nak buat simpanan, mungkin kita sarankan untuk buat juga simpanan itu walaupun RM1 satu hari, walaupun beberapa ringgit yang kita simpan. Sebab apa? Attitude menyimpan ini kita tidak boleh buat terus-terus buat, maknanya kita kena develop attitude tu kan. Dan mungkin mereka yang sebelum ni telah menyimpan dan mereka, sebagai contoh, katalah seorang itu dia telah dibuang kerja dan mungkin attitude dia itu dia menyimpan dengan baik, dan dia pun ada RM1,000 dari emergency.
dia ada juga 2,500 sekiranya dalam masuk hospital, dan dia ada 3 bulan sekiranya dia dihentikan. Cuba bayangkan kalau anda diberikan pada hari ini dan anda ada simpanan yang boleh survive 3 hingga 6 bulan, apa yang anda rasa? Anda tidak akan panik, anda tidak akan rasa kedudukan. So mungkin ini dijadikan sebagai satu lesson learn untuk kita, tambah lagi kepada mereka yang masih tinggal gaji, dan sekiranya anda tiada simpanan, mungkin hari ini adalah hari untuk kita berubah, buatlah simpanan sebanyak mana mungkin, sebab kita tak tahu pada tahun-tahun yang mendatang mungkin financial crisis datang tidak menentu, dan kita kena membuatkan kita sedia untuk melalui ekonomi recession yang akan datang. So itulah yang membuatkan seseorang itu boleh survive dalam waktu pandemik. Itu kalau boleh saya shortkan, PKP adalah untuk mereka yang sekiranya anda terjejas, anda perlulah positif, anda perlulah kawal dengan baik perbelanjaan anda ataupun kewangan anda, dan masukkan juga elemen-elemen bagaimana untuk mendapat dan juga yang terakhir adalah panic saving. Buat jangan berhenti menyimpan, dan saya rasa setakat ini dulu Puan Siti, boleh ke round yang seterusnya. Okay, baik. Terima kasih Tuan Mafruhin di atas tips tersebut ya. PKP, berfikiran positif, K untuk kawal perbelanjaan, dan P untuk panic saving ya. Terima kasih di atas tips tersebut, dan Pejam Celik kita dah sampai ke pusingan ketiga, iaitu pusingan terakhir, dan saya ingin kembali kepada Prof. Aisyah ya. Sebagai kesimpulan, apakah iktibar yang boleh kita ambil dari pandemik ini, khususnya berhubung dengan pengurusan kewangan? Silakan Prof. Okey, terima kasih Puan Siti. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, saya nak katakan bahawa pengurusan kewangan ini merupakan satu aspek yang sangat penting pada keadaan normal. Jadi apatah lagi pada era pandemik ini. Jadi dikala kita ni semua dihimpit dengan masalah kesihatan, yang mana para saintis pun telah mewawarkan bahawa mungkin pandemik ni akan berakhir kepada endemik, iaitu kita akan terpaksa hidup bersama COVID-19 ni sebagaimana kita hidup dengan denggi dan sebagainya. Jadi kita haruslah bersedia secara mental, fizikal dan juga kewangan. Okay, maknanya 3 faktor penting ni, mental, fizikal dan kewangan, untuk kita meneruskan kehidupan kita bersama virus COVID-19 ni. Jadi Puan Siti, sebagai seorang Muslim, bagi saya iktibar yang kita boleh ambil daripada pandemik ini adalah kita kena tahu bahawa memang kita dah nampak terbukti bahawa hidup ni singkat, dan juga kita perlulah berbelanja dengan cara yang lebih berhemah, iaitu kita kena juga mengelakkan pembaziran. Dan juga ini selari dengan ayat Quran yang mengumpamakan bahawa orang yang membazir adalah saudara syaitan, seperti dalam surah Al-Isra ayat 27. Jadi itu, selain daripada itu, kita juga perlu bersiap sedialah untuk menghadapi kematian, terutamanya dalam aspek pengurusan kewangan. Seperti yang saya tadi dah beritahu, kalau kita belum buat wasiat, mungkin inilah masanya kita fikir, okey, kita perlu buat wasiat. Jika perlu hibah, kita buat hibah. Kemudian kalau kita ada lebih, inilah masanya untuk kita berwakaf dan bersedekah. Selain kita nak pastikan bahawa zakat yang wajib tu memang kita sentiasalah kena lunaskan demi untuk kesejahteraan diri kita di alam akhirat yang kekal abadi nanti. Itu saja kesimpulan saya secara ringkasnya, Puan Siti. Terima kasih Prof. Dan kita minta pandangan dari ahli panel kita yang kedua. Apa agaknya dari perspektif Tuan Mafruhin sekali, iktibar yang boleh diambil daripada pandemik ini, khususnya dalam hal ataupun dalam aspek pengurusan kewangan kita? Okey, kesimpulannya ini adalah terakhir, nak simpulkan nanti apa yang telah kita bincangkan tadi, PKP, positif, kawal sedia, dan juga panic saving, dan saya mungkin ini mewawarkan kepada penonton
sana untuk di website IKPK untuk mendapatkan lagi banyak info-info bagaimana untuk menguruskan kewangan. Kami ada power.ikpk.org.my yang mana boleh buat online learning. Okay. Waktu pandemik ini mungkin ada yang belajar di rumah, kita dah biasa meeting online dan sebagainya, kita belajar online. Okay. Dan kepada mereka yang mungkin ada masalah untuk membayar pinjaman, untuk membuatkan perbincangan bagaimana untuk membayar pinjaman dengan bank-bank, bolehlah lawati services.ikpk.org.my. Okay, services services.ikpk.org.my untuk mengetahui apakah perkhidmatan yang anda perlukan. Dan di situ ada beberapa program yang anda boleh isikan sekiranya anda ingin masuk ke dalam program IKPK lah. Positif, boleh saya simpulkan pembincangan kita dengan pantun? Boleh ke? Silakan. Okey, alright. Beberapa pantun saya ingin tutup perbincangan saya pada hari ini adalah rancang kewangan supaya bersedia, jadikan sandaran pengalaman yang ada. Tambahkan ilmu, barulah power. Di mana nak belajar? IKPK kan ada. Pandang sini, pandang sana, jiran tetangga, sanak saudara. Mereka mungkin perlukan kita. Kongsikan maklumat ini yang amat berharga. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, jadi tapak bertukar idea. Ilmu yang dapat janganlah berkira. Ikhlaskan hati, forwardkan saja. Kalau tengok YouTube ini, forwardkan kepada mereka yang mungkin memerlukan maklumat-maklumat untuk urusan kewangan, dan mungkin mereka memerlukan perkhidmatan kami di IKPK untuk berbincang bagaimana kita membantu mereka yang terjejas. Terima kasih. Terima kasih Tuan Mafruhin di atas pantun yang sungguh indah tadi, dan pastinya ramai yang akan kongsikan FB Live kita ini nanti untuk manfaat lebih ramai orang lagi. Jadi alhamdulillah selesai sudah forum bicara adin kita pada hari ini dengan tajuk pengurusan keuangan di era pandemik, dan selama lebih kurang sejam kita telah melihat apa itu pengurusan keuangan, apa bezanya mengurus keuangan masa biasa dengan masa pandemik. Kita juga telah melihat perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh IKPK. Kita telah melihat bagaimana nak mengurus wang dalam era pandemik, mengurus kredit di era ini, dan juga iktibar daripada pengurusan iktibar dalam pengurusan keuangan di era pandemik. Bagi saya sendiri saya kira Tuan Mafruhin dan juga Puan Aisyah pun tahu, kita sering kali diingatkan dalam pengurusan keuangan supaya menyimpan 6 bulan gaji sebelum kita menggunakan lebihan wang yang kita ada untuk melabur dan sebagainya. Dan kita tujuan kita mewujudkan dana 6 bulan gaji ini ialah supaya apabila sesuatu berlaku kepada diri kita seperti kehilangan pekerjaan dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita ada 6 bulan gaji ini untuk kita menanggung diri dan keluarga. Ternyata pandemik telah berlangsung hampir 2 tahun, dan ternyata 6 bulan gaji itu sebenarnya tidak mencukupi untuk sesetengah orang. Jadi mungkin ini masanya untuk kita tengok semula, mungkin kita perlu mewujudkan simpanan lebih daripada 6 bulan gaji itu, dan itu menjadi satu garis panduan yang baru untuk ramai daripada kita. Jadi pada saya itu adalah salah satu iktibar yang boleh kita ambil. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf di mana baginda telah menafsir mimpi, dan mimpi itu ditafsirkan dengan rakyat Mesir perlulah bercocok tanam selama 7 tahun dan menyimpan untuk 7 tahun berikut yang kemarau. Maksudnya the saving is for 7 years. Jadi bagaimana agaknya untuk kita memiliki simpanan sedemikian banyak untuk perkara-perkara yang tidak terduga. Jadi mungkin itu adalah sesuatu untuk kita pakar-pakar keuangan fikirkan untuk manfaat masyarakat juga.
Jadi terima kasih kepada kedua ahli panel ya, Profesor Dr. Aisyah dan juga Tuan Mafruhin yang telah sudi berkongsi sedikit sebanyak ilmu tentang tajuk ini bersama kita pada pagi ini, pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah bersama kita sejak lebih kurang sejam yang lalu, dan semoga forum Bicara Adin pada hari ini yang membawa tajuk pengurusan keuangan di era pandemik ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam. Ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam. Dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock berbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah. Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian khusus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Di dalam Islam kita ada konsep yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Ketika seseorang tidak tahu dalam bidang perubatan, wajib baginya untuk merujuk kepada ahli dalam perubatan, kerana mereka lah yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Maka dalam konteks vaksin COVID-19, para ahli perubatan, doktor seluruh dunia hampir bersepakat bahawa vaksin COVID-19 ini selamat untuk digunakan. Bahkan dikatakan keberhasilannya adalah sebanyak 90% atau mungkin lebih. Maka di dalam Islam kita menerima data ini daripada golongan ahlinya yang dipanggil sebagai ahlul khibrah, maka ia diterima untuk dipakai di dalam Islam. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, berdua lelaki.
Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. 20 tahun bersiaran. Pada pagi IKIM, inspirasi Inforia kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak
upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surah Al-A'raf ayat 180. Ya Allah, 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 Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Fattah, 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 Ya Fattah. Ya Allah, Kau bukalah hati-hati kami. Ya Allah, Kau bukalah hati-hati kami. Ya Ghafur, 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 Ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Razzaq, 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 Ya Razzaq. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Rahim, 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 Ya Rahim. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, 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 Ya
Kota Kinabalu 93.9 FM. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Jadikan kami teman anda. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Informa Islami, jam 10 malam anda bersama dengan saya Faiz, Haji Osman. 2 jam untuk kita dengarkan pelbagai perkongsian menarik, informasi-informasi untuk program Radio IKIM yang bakal bersiaran hujung minggu. Saya akan sajikan dekat sini. Dan juga berita-berita tentang COVID-19 dan juga antaranya tentang rentas negeri. Kejap lagi saya nak ceritakan dengan anda. Tapi mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang memilih untuk keluar bercuti bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang memilih lokasinya adalah Gelembung Pelancongan nak ke Langkawi. Okey, setakat ini Langkawi je lah yang paling jauh yang boleh kita pergi untuk Gelembung Pelancongan ini. Jadi anda mematuhan pada SOP yang rentas mengikut Gelembung Pelancongan ini. Anda semua dah faham ujian yang anda kena buat, ujian COVID-19 itu kan. Pastikan anda laksanakan sebaik mungkin dan ikutlah syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak MKN dalam anda merentas negeri. Yang rentas negeri untuk negeri-negeri lain ni kita nantikan pengumumannya. Okey, dan hujung minggu ini juga kalau anda merancang untuk berjalan dalam negeri sendiri, okey, di lokasi masing-masing lah. Yang Perak pergilah mana-mana lokasi, nak Kelly Castle ke kan. Kalau sahabat-sahabat kita di sekitar Lembah Kelang ni banyak juga